Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cikgu Aisyah binti Ramli, mengajar di Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Kubang Pasu. Baik, pada hari ini cikgu akan mengajarkan kepada anda semua tajuk geometri koordinat. Okey, baik. Geometri koordinat mengandungi banyak subtopik. Okey, kita ada bahagian mencari koordinat, mencari persamaan garis lurus, mencari luas kawasan dan juga mencari persamaan lokus. Ini adalah antara soalan-soalan yang famous yang selalu ditanya di dalam peperiksaan. Okey, namun pada hari ini cikgu akan memfokuskan pada satu bahagian dahulu, iaitu bagaimana untuk mendapatkan persamaan garis lurus. Baik. Sebagai nota pertama yang mana anak-anak kena ingat bahawa sekiranya dalam soalan yang panjang-panjang tu, bila anak-anak menemui ayat yang bertanya tentang mencari persamaan garis lurus, so anak-anak kena terus recall bahawa dua perkara penting yang diperlukan adalah kecerunan dan juga titik padanya. Okey, kecerunannya, adanya tu penting. Kecerunannya dan juga titik padanya. Maksud cikgu ialah, kalau kita ingin mencarikan sesuatu persamaan garis lurus, anak-anak perlu melihat pada garis lurus tersebut ada ke tidak kecerunannya dan juga ada ke tidak titik padanya. Okey, kita terus pergi kepada soalan pertama. Okey, soalan berbunyi, rajah 3 menunjukkan sebuah segi empat tepat EFGH. Persamaan bagi garis lurus EF ialah, di situ tertaip B, sorry anak-anak. Garis lurus BF tu sebenarnya EF ya. Diberi persamaan garis lurus EF ialah Y sama dengan 2X tambah 7. Cari soalan A, persamaan garis lurus HG. Carikan persamaan garis lurus HG. Manakala yang B, dia suruh kita cari persamaan garis lurus EH. Okey, bagaimanakah kaedahnya? Baik. Untuk mencarikan persamaan garis lurus HG, sekarang ni anak-anak kena lihat, tadi cikgu cakap mana kecerunannya dan mana titik padanya. Okey, sekarang kecerunan untuk garis lurus tersebut adalah, kalau ikut pandang dengan mata kasar memang tak ada. Tetapi ayat given that, maklumat yang dia beri berkata, persamaan garis lurus EF adalah Y sama dengan 2X tambah 7. Yang mana melalui maklumat bahawa garis lurus EF adalah selari dengan garis lurus HG, maka kita semua tahu bahawa kecerunan mereka adalah sama. Okey? Jadi, kecerunan HG juga adalah 2. Maka, dengan menggunakan formula Y tolak Y1 sama dengan X, sama dengan M dalam bracket X tolak X1. Anak-anak menggunakan pula titik pada garisan yang hendak dicari, iaitu titik 813. Masukkan sahaja ke dalam persamaan. Y tolak 13 sama dengan 2 dalam bracket X tolak 8. Kemudian selesaikan, make sure Y di hadapan, so dia jadi 2X tolak 16 tambah 13 dan permudahkan sehingga mencapai bentuk Y sama dengan MX tambah C, iaitu Y sama dengan 2X tolak 3. Okey, so itulah dia persamaan garis lurus HG. Okey, di sini anak-anak, cikgu ada menunjukkan satu lagi kaedah untuk mendapatkan garis lurus
garis lurus juga, iaitu dengan menggunakan kaedah Y sama dengan MX tambah C, yang mana kita telah pun mengetahui kecerunan dia 2 dan titik padanya adalah 8, 13. So kita just gantikan sahaja ke dalam persamaan itu. Maka hasilnya adalah, okay, dapat C dulu tau. Dapat C sama dengan -3. Dan nanti kita pun tulislah semula persamaan garis lurus dalam bentuk arm, iaitu Y sama dengan MX tambah C sebagai Y sama dengan 2X tolak 3. Okey, soalan yang B. Soalan yang kedua, soalan B. Mencari persamaan garis lurus EH. Okey, garis lurus EH. Okey, baik. Anak-anak kena refer balik gambar rajah tadi dan melihat di manakah garis lurus EH terletak. Okey, so sekarang ni perkara pertama yang anak-anak kena ingat bahawa apabila sebuah gambar rajah berbentuk sebuah segi empat tepat, maka hubungan garis lurus EH dengan garis lurus GH tadi pastilah berserenjang antara satu sama lain. Maka untuk kita mencari persamaan garis lurus EH, sebagaimana yang cikgu tekankan tadi, kita terus kena recall apakah kecerunannya dan apakah titik padanya. Dan kecerunannya adalah disebabkan kecerunan GH dan kecerunan EH adalah berserenjang each other. Jadi hubungan mereka adalah kecerunan EH adalah bersamaan dengan -1 per kecerunan GH. Jadi daripada situ kita pun dapat tahu bahawa kecerunan EH adalah -1/2. Kemudian setelah kita mendapatkan kecerunan, okey, berdasarkan kepada formula Y tolak Y1 sama dengan M dalam braket X tolak X1. Jadi kita pun isikan sahaja kecerunan dan juga titik padanya, iaitu titik yang ada pada garis lurus EH adalah -2 dengan 3. So gantikan mengikut keperluan formula dan nanti selesaikan sampai menemui bentuk arm, iaitu Y sama dengan MX tambah C, iaitu Y sama dengan -1/2X tambah 2. Okey, demikianlah juga satu lagi kaedah alternatif, iaitu Y sama dengan MX tambah C, di mana untuk menggunakan formula ini kecerunan dah pun diketahui sebagai -1/2 dan titiknya pula adalah -2 dan 3. So anak-anak gantikan sahaja mengikut tempat-tempat yang diperlukan. Nanti dapat C sebagai 2 dan selepas itu tulislah semula dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. So nanti jawapan mereka akan sama. Okey? Baik. Kita pergi kepada soalan yang kedua. Okey. Soalan yang kedua dan masih lagi soalan untuk mencari persamaan garis lurus. Okey, baca dulu soalan. Diberi C ialah titik pada tembereng garis yang menyambungkan titik A -12,1 dan titik B 37 dengan keadaan AC sama dengan 1/3 AB. Yang mana di situ anak-anak kena faham bahawa AC adalah lebih pendek daripada AB. Di mana koordinat C akan berada di antara titik A ke B. Okey. Soalan berbunyi, cari koordinat titik C. Okey. Berikutnya, seterusnya, setelah kita ada titik C, soalan berkata, cari persamaan garis lurus AC. Okey, untuk soalan B itu ialah bahagian locus. So, kita abaikan dulu yang tu. Sebab yang ni cikgu nak tekankan bagaimana untuk mencari persamaan garis lurus sahaja. Okay, penyelesaiannya, okay. Untuk jawab soalan ini, kita kena buat sedikit gambaran bahawa, okay, katalah keadaan, sebab soalan ini dia tidak hadir bersama-sama gambar rajah. Jadi anak-anak perlu membuat sedikit gambaran, buat gambar rajah sendiri. Okey, anak-anak gambarkanlah dia sebagai satu garis lurus di mana C berada di tengah-tengah. Okey, dan memenuhilah kehendak AC bersamaan 1/3 AB tersebut. Okey, so kita katakan dia begitu. Dan bagaimanakah full answernya?
Okey, untuk mencari persamaan garis lurus AC tersebut, so anak-anak kena ingat balik nota tadi, iaitu apakah kecerunannya dan apakah titik padanya. Apakah kecerunannya dan apakah titik padanya. So, titik, okey, titik kita dapati dia negatif 12,1, 37. Okey, kecerunan dia pula ialah berdasarkan kepada dua titik yang dibekalkan, iaitu titik A dan juga titik B, dan juga pengetahuan sedia ada anak-anak, iaitu dua titik diberi, maka kita boleh mencari persamaan, kita boleh mencari kecerunan. So kita guna Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1, nanti kita pun dapatlah kecerunan AB sebagai 6/15 kan. Kemudian okey, kan cikgu ada buat titik, sampai ada dua titik itu menunjukkan dekat kita bahawa dalam kita nak membuat persamaan garis lurus AC ini, sebenarnya kita sekurang-kurangnya memerlukan satu titik sahaja. Tetapi untuk soalan ini, kita ada sampai dua titik. Jadi anak-anak bebas untuk menggunakan mana-mana titik. Janji titik itu adalah titik padanya. Ingat perkataan tu ya, titik padanya. Okey, so pencarian persamaan garis lurus AC adalah, recall formula, Y tolak Y1 sama dengan M X tolak X1. Okey, masukkan titik dan masukkan kecerunannya. Y tolak 1 sama dengan 2/5 X tolak 12. Nanti selesaikan sampai dapat Y sama dengan MX tambah C, iaitu Y sama dengan 2/5 X tambah 29/5. Okey, sebagai jalan alternatif, Y sama dengan MX tambah C. Anak-anak cari C dahulu dengan menggantikan titik padanya dan juga kecerunan padanya. Gantikan dan nanti dapat C terlebih dahulu, iaitu 29/5. Dan nanti anak-anak tulis kembali Y sama dengan 2/5 X tambah 29/5. Okey. Boleh ya anak-anak untuk dua soalan? Okey, sekarang sebagai nak mengukuhkan lagi pencarian persamaan garis lurus, cikgu beri satu lagi soalan, iaitu soalan ketiga. Okey, soalan ini ada gambar rajah. Okey, kita baca dulu soalan. Rajah 3 menunjukkan garis lurus AC dan garis lurus CD. Okey, AC dan CD. Titik B terletak pada garis lurus AC. Okey. Manakala titik C terletak pada persilangan garis lurus AC dan CD. Okey, arah utara adalah selari dengan paksi Y. Okey, sebagaimana yang terlukis di situ. Kemudian ada satu maklumat tambahan, iaitu jika bearing titik A dari titik B ialah 315. Okey, itu satu lagi maklumat. Okey, soalan berbunyi cari apa ya anak-anak? Cari persamaan garis lurus AC. Okey, cari persamaan garis lurus AC. Cari garis lurus AC. Okey, apabila kita refer balik gambar rajah, didapati titik pada AC ada, iaitu negatif 2, 4. Tetapi persoalannya sekarang ialah di manakah kecerunannya. Okey, so itulah yang harus kita cari. So, kecerunan dia. Okey, baik. Bagaimana kita ingin mencari kecerunan AC? Jadi, di sinilah bergunanya maklumat bearing 135 tadi, iaitu apabila kita lukis kembali keadaan bearing 135, so kita dapati ada sudut tan 45, ada sudut 45 di situ, yang mana selain daripada formula Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1 untuk pencarian kecerunan, anak-anak juga harus mengetahui bahawa kecerunan juga boleh diperoleh dengan tan theta. Kecerunan juga boleh diperoleh dengan tan theta. Okey, so hasil daripada nilai ini didapati tan 45 sebagai negatif 1. Jadi dapat tahulah kita bahawa kecerunan AC adalah negatif 1. So that garis lurus AB, okay, garis lurus AB adalah bersamaan dengan garis lurus AC. Okay. Gambar rajah ni adalah bersamaan dengan AC yang hendak dicari, yang mana kecerunannya negatif 1 lah. Dan masukkan ke dalam formula Y tolak Y1 sama dengan MX tolak X1 tadi dengan menggunakan titik padanya dan juga kecerunannya, iaitu negatif 1.
dan seperti tertera, y tolak 4 sama dengan negatif dalam braket x tolak negatif 2 dan nanti anak-anak selesaikan sampai dapat y sama dengan mx tambah c. So, di akhirnya persamaan garis lurus AC adalah y sama dengan negatif x tambah 2. Okey. Berikutnya soalan B. Okay, soalan B dia minta kita cari persamaan garis lurus CD. Okey, persamaan garis lurus CD. Kalau anak-anak refer balik gambar rajah. Okey, gambar rajah soalan CD. Gambar apa? Lokasi CD adalah okey, kalau anak-anak ingat balik dia adalah berserenjang dengan garisan yang kita cari tadi. So, nak cari persamaan dia, kita kena cari dulu koordinat C. Okey? Baik. Kecerunan untuk persamaan baru ini ialah disebabkan dia berserenjang each other. So, yang tadi kecerunan dia negatif 1. So, kita hubungkan dengan formula M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Jadi, kecerunan CD adalah 1. So, tugas kita sekarang ialah hanya untuk mencari titik je lah. Okey. Dan didapati titik padanya kelihatan 40. So, titik dah ada, kecerunan dah ada. So, masukkan balik ke dalam persamaan y sama dengan y tolak y1 sama dengan m dalam braket x tolak x1. Sebagaimana tertera. So, y sama dengan x tolak 4. Okey. So, begitulah untuk kesemua soalan sekiranya dikehendaki mencari persamaan. So, anak-anak cuma perlu apa? Pastikan pada garisan yang hendak dicari ada kecerunannya, ada titik padanya. Dua tu sahaja. Sekiranya dua maklumat itu ada, maka anak-anak terus boleh membuat persamaan garis lurusnya. So, itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, settle.